السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan seterusnya pada muka surat 49. Wajada Fatimah al-Siddiq wa hajaraha iyahu radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini tajuk khusus, iaitu Fatimah terasa hati, mana timbul sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati Fatimah terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Fatimah telah memulau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meredai mereka berdua. Ini tajuk ni ya. Jadi tajuk ini, tuan kita ni buat tajuk ni, Syekh Muhammad Salih Ahmad Al-Gharsi ni, dia buat tajuk ni, Fatimah terasa hati kepada Sayyidina Abu Bakar ni. Ini berdasar kepada riwayatnya. Kerana ada riwayat yang menyebutkan bahawa Fatimah ini telah marah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam isu tanah Fadak, dalam isu tuntutan Fatimah terhadap pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarkah perkara itu? Jadi tajuk ni berdasarkan kepada kenyataan adalah hadis itulah. Jadi hadis tu kedudukannya tahap mana, apakah hadis itu sahih? Kerana hadis itu dalam Bukhari. Hadis itu tersebut dalam kitab Bukhari. Saya telah sebut dah sebelum ini bahawa dalam hadis itu, hadis yang panjang itu, hadis itu panjang, separuh muka surat lebih hadis itu. Jadi timbul persoalan bila kata Fatimah marah, siapa yang sebut Fatimah marah? Kata-kata tu kata-kata siapa? Tu kita sebut dah sebelum ini. Mana kalau hadirat ada teks tu boleh tengok. Jadi siapa yang menyebutkan bahawa Fatimah marah? Apakah itu Fatimah yang cerita dia marah pada Sayyidina Abu Bakar? Itu tidak ada satu dalil pun sebenarnya. Jadi penting bagi musuh Islam, sangat penting bagi musuh-musuh Islam untuk menyabitkan bahawa Fatimah ini marah, Fatimah benci kepada Sayyidina Abu Bakar. Kerana dia nak kaitkan, kalau dia berjaya kaitkan bahawa Fatimah marah pada Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar akan terdedah pada hadis yang Nabi sebut bahawa sesiapa yang membuatkan Fatimah marah, maka dia telah membuatkan aku marah. Dan sesiapa yang membuatkan aku marah, maka dia sebenarnya telah membuatkan Allah marah. Mana sesiapa yang menyakiti Fatimah seperti menyakiti aku, sesiapa yang menyakiti aku seperti menyakiti Allah. Dia nak kait itulah. Jadi penting sangat bagi musuh Islam ini untuk menyabitkan bahawa Fatimah ini marah kepada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi golongan yang berdendam terhadap Islam ni, dia guna hadis-hadis ni, dia eksploitasi hadis ni, betul-betul dia guna hadis ni untuk memburukkan Sayyidina Abu Bakar. Jadi perkara itu kita telah bincang dah sebelum ni dalam beberapa siri kuliah kita. Cuma pada malam ini kita nak bincang secara khusus lah tajuk ni. Ni pun secara ringkas juga sebenarnya. Sebab kalau nak secara detail, dia bahas riwayat, setiap riwayat tu dibahas. Saya rasa perkara itu mungkin hadirat rasanya tidak bersedia lah kalau nak bahas secara riwayat tu. Sampai 8 riwayat dibahas satu-satu, dibahas secara berdasar pada ilmu usul hadis lah. Misalnya ada kitab 8 jilid.
Ini kitab baru, Mausu'ah. Kitab ensiklopedia 8 jilid khusus bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan tohmahan musuh Islam terhadap sahabat ini. Dan juga tajuk-tajuk lain. Jadi dalam jilid pertama lagi dia sudah bincang benda ni secara detail. Secara detail. Jadi rasanya perbincangan itu terlalu ilmiah. Dan bila saya tengok pun kalau saya sebut waktu kita ambil hal tu pun rasanya tidak sesuai lah. Sebab hal tu dia terlalu bersifat ilmiah sangat. Hak kecil-kecil dia bahas. Jadi kalau untuk kita dapat maklumat secara terperinci hal tu memang boleh lah. Tapi dalam bahasa Arab sebab dia tak ada lagi dalam bahasa Melayu. Dan saya yakin dalam bahasa Indonesia aku rasa tak terjemah lagi kerana buku ni buku baru. Nama penulis tu Syekh Malullah nama dia. Dia sekarang ni khusus lah buat kajian tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan sahabat, berkaitan dengan perkara-perkara yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam sekarang ni. Khusus dia jawab. Khususnya pokok Rafidah ini, pokok Syiah ini. Jadi disebutkan dalam riwayat berkenaan yang kita telah pun baca sebelum ni bincang dah, bahawa Fatimah terasa hati. Ada terasa hatilah terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kerana Sayyidina Abu Bakar tidak mahu menyerahkan harta pusaka yang berbentuk tanah di Fadak itu, tanah Fadak itu. Jadi ulama menyebutkan bahawa Fatimah itu tuntut tanah itu kerana dia berdasar pada ayat Quran. Ayat Quran kan? Ayat Quran menyebutkan dengan terang. Yusikumullahu fi auladikum. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Tu misalnya ayat bab pusaka tu. Allah mewasiat, Allah berpesan kepada kamu supaya kamu berwaspada, supaya kamu berhati-hati, bercermat tentang anak-anak kamu ni dalam bab harta pusaka ni. Allah pesan atas nama wasiat supaya bagi dia adil. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Untuk lelaki itu dia dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Hadis ayat tu umum merangkumi semua orang Islam termasuk Nabi. Memang ayat tu umum. Jadi kira-kiranya begitulah ulama kata, maknanya Fatimah tu tuntut itu. Dan ada juga disebut bahawa peringkat awal ada juga keluarga Nabi yang lain, isteri Nabi dan balik pokok saudara ke apa. Moga bila Nabi wafat ni, Nabi tidak ada anak lelaki. Jadi bila ada anak perempuan, adalah bahagian pada pokok saudara dan sebagainya. Jadi kira-kiranya ada juga yang minta. Bapa terminta tu berdasarkan kepada nas yang terang di dalam ayat Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum, itulah disebut lidzakari mithlu hazzil unthayain. Dan panjang lagi ayat depan tu, ayat berkenaan dengan pembahagian harta pusaka ni, miras ni. Jadi ulama buat andaian sebabnya. Jadi setengah-setengah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia kata apakah Fatimah ini secara khususnya ataupun keluarga Nabi yang lain, apakah mereka tidak tahu ada hadis nahnu ma'asyirul anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah? Apakah dia tidak tahu hadis? Kami para nabi ini tidak mempusakai, mana tidak menerima pusaka dan tidak mempusakakan sesuatu kepada keluarga dia. Ma taraknahu sadaqah. Apa-apa harta yang kami tindak dia jadi harta sedekah. Sedekah ni maknanya untuk orang Islam. Sebab nabi keluarga nabi dia tidak boleh mengambil manfaat daripada harta sedekah. Kerana nabi dan keluarga nabi dia boleh ambil harta yang bentuk hibah, hadiah boleh. Misalnya kalau kita tengok dalam riwayat kan, Salman al-Farisi
Salman Al-Farisi dia pernah nak uji. Sebab dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ada menyebutkan bahawa Nabi akhir zaman, syariat yang Allah tentukan kepada Nabi akhir zaman, dia tidak boleh makan harta sedekah. Dia tidak boleh mengambil manfaat daripada harta sedekah. Dia hanya boleh ambil manfaat daripada harta yang berbentuk hadiah. Tu. Jadi sedekah tadi. Sebab tu Salman, antara riwayat yang sahih menyebutkan bahawa bila dia pergi, bila ada orang bagi tahu kepada dia bahawa sudah ada dah orang yang mengaku jadi nabi di Wadil Qura ni. Dia pun hantar orang suruhan dia lah, hamba dia. Jadi hamba dia balik cerita memang betul lah. Memang ada mengaku. Dan sifat-sifat dia membacakan kalam Allah. Kata hamba dia. Jadi Salman tak puas hati. Akhir sekali dia menyediakan bekalan, menyediakan kenderaan, dia pergi sendiri ke Mekah. Dan dia uji Nabi. Dia bagi makanan kepada Nabi. Dia kata ni, bila dia hidang makanan kepada Nabi dalam bentuk makanan, dalam bekah gitu, macam talam gitu. Nabi kata ni apa ni? Dia kata ni sedekah daripada saya. Nabi tak makan. Nabi suruh sahabat dia makan. Nabi tak makan. Betul dia kata. Tak apalah. Esok dia bagi pula. Ni berlaku di masjid Nabi. Kata saya di masjid Nabi lah berlaku. Jadi esok tu dia bagi, Nabi tanya ni apa ni? Dia kata ini adalah hadiah daripada saya. Maka Nabi ambil. Dia kata betul. Sebab kenyataan itu ada dah tersebut dalam kitab Taurat dan Injil, ada tersebut. Maknanya benda ni benda yang tidak tersembunyi. Maklum, Salman pun tahu. Padahal Salman itu antara yang terselamat daripada takfir, antara yang tidak kafir selepas Nabi wafat. Salman Al-Farisi. Jadi Salman pun guna benda tu untuk uji Nabi sebenar dan Nabi palsu ini. Tiba-tiba Fatimah ni tak tahu bahawa harta yang tak apalah, harta tu bab lain, bab Nabi makan. Ni masalah bila Nabi tinggal harta. Harta tu tidak boleh kita jadikan alasan bahawa Nabi tinggal ni jadi sedekah, tidak boleh jadi alasan. Tetapi bila Fatimah tuntut dan Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh, mana puteri Nabi, keluarga Nabi tak boleh ambil harta Nabi tinggal, kerana itu sudah jadi sedekah. Sedekah ni dia untuk orang Islam, untuk orang Islam. Jadi di situlah ulama sebut, apakah Fatimah dia tidak tahu hadis tu? Nahnu ma'asyurul anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Apakah Fatimah tak tahu? Ramai dia ulama kata memang dia tak tahu. Sebab bukan semua orang tahu hadis Nabi. Sahabat pun bukan semua tahu hadis Nabi. Muka sahabat ni bukan sentiasa ada bersama Nabi. Jadi benda tu tidak pelik. Jadi bagi setengah-setengah musuh Islam yang dia nak guna isu ni, dia kata mana mungkin Fatimah tu tak tahu. Jadi seolah-olah mustahil Fatimah tak tahu hadis tu. Jadi kita kata kalau Fatimah tahu, tiba-tiba dia minta juga, lagi teruk Fatimah tu jadi. Jadi musuh-musuh Islam dia kata Fatimah tak tahu tu bermakna hadis tu palsu. Hadis tu merupakan rekaat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab musuh Islam lah, dalam kitab-kitab musuh Islam, dia kata hadis tu sebenarnya hadis munfarid, itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar seorang lah. Tak ada orang lain riwayat hadis tu. Tengok, sebab tu ulama kata kalau nak bohong pun sikit-sikit sudahlah. Ni dia bohong tu, siapa bohong terlajak lah tu. Padahal hanya hadis tu ramai riwayat sahabat meriwayatkan, termasuk Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali pun meriwayatkan hadis tu. Sebab tu dalam satu riwayat ada disebut dalam kitab Mausu'at 8 jilid tu, dia sebut riwayat tu bahawa pernah Fatimah minta supaya Sayyidina Ali pergi tanya khabar tentang tanah Fadak, tanah Khaybar tu. Sebab Nabi ni bila Nabi wafat, Nabi ada 3 aset dalam bentuk tanah. Tetapi boleh katakan tanah tu semua Nabi bagi dah kepada orang Islam. Hak ni walaupun tanah Nabi, tapi Nabi benarkan umat Islam di tempat ni ambil manfaat. Di Khaybar, penduduk situ ambil manfaat. Lepas tu hak di Fadak tu sebahagian untuk Nabi, untuk keluarga dia, hasil tanah tu, dan sebahagian untuk orang Islam. Jelas disebut dalam hadis tu. Ini Sayyidina Ali sendiri. Jadi Sayyidina Ali tak segi tuntut. Sebab Sayyidina Ali kata tak boleh. Macam mana nak tuntut, itu bukan hak kita.
Ada riwayat yang sebut gitu. Tu. Jadi lapan riwayat dikemukakan. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini? Kalau kita terimalah mana Fatimah pergi minta. Muka dia tak tahu. Tak boleh kalau kita anda dia tak tahu. Sayyidina Abu Bakar tu sebanyak mana dia tak tahu hadis Nabi. Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan hadis Nabi tak banyak dia. Tak banyak Sayyidina Abu Bakar. Rasa tak sampai 50 hadis. Sayyidina Abu Bakar sendiri. Orang Islam ahli sunnah wal jamaah tak ada pelik pun. Tak ada pelik pun. Sahabat, sebab ulama sebut kalau kita belajar hadis, kadang-kadang sahabat dia tidak meriwayatkan hadis. Dia bukan tak tahu. Dia tahu dah ada orang lain riwayat, dia pun senyap. Sebab apa tu? Dia takut dia riwayat, takut tersalah. Sahabat ni seorang yang sangat takut tersalah. Kadang-kadang dia berasa was-was sikit, dia tak ayat lalu. Tu. Lepas tu tama-tama kalau dia tahu dah benda ni orang maklum dah, dia pakai senyap. Bukan maklum dah. Itu antara sifat sahabat. Tetapi kalau dah ada kih-kih yang menimbulkan masalah, memang dia akan sebut, dia tak akan sembunyi. Tak boleh kita nak kata kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu tu. Tak boleh lagu tu. Baiklah. Kan betul Fatimah, kita pun terima Fatimah gitu untuk itu. Tetapi bila Sayyidina Abu Bakar sebut dia tak boleh, harta tu tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, anak beranak aku ni tak boleh. Tak boleh terima harta pesaka. Bila Nabi tinggal mati, harta dia sikit sebanyak ada tu dia jadi pesaka untuk umat Islam. Sedekah, harta nama sedekah untuk mana? Enggak, keluarga Nabi ni tak boleh makan harta sedekah. Sebab tu jadi saya nak kata aku tak uwi ni kerana ayahmu tak uwi. Tu dalam bahasa mudah. Sebab tu disebut dalam hadis tu Fatimah pun balik. Perawi hadis tu sebut kata Fatimah marah, Fatimah berasa hati. Jadi hak sebut berasa hati tu daripada perawi. Bila perawi sebut, disitulah berlaku ihtimal, kemungkinan. Jadi ulama kata perawi tu tahu mana Fatimah marah. Macam mana dia boleh baca hati nurani Fatimah itu? Tu. Lepas tu dikaitkan pula dengan cerita Fatimah marah Abu Bakar, dia pula 6 bulan tu tak sejuk Abu Bakar, sehingga dia mati pun pergi tanah tengah malam, suruh Sayyidina Ali tanah tengah malam, dan tak royak pada Sayyidina Abu Bakar. Padahal cerita tu tak betul tu. Sebab ada riwayat yang menyebutkan bahawa ketika Fatimah sakit tu, Sayyidina Abu Bakar pergi ziarah dia, minta izin, dan Sayyidina Ali bagi maklum kepada Fatimah tanya Sayyidina Ali sebagai suami dia, kalau kita bahasa lain lagu mana? Kalau abang nak izin lah, tak apa. Moga suami dia ada. Sayyidina Ali kata tak apalah kalau nak tak. Jadi diizinkan Sayyidina Abu Bakar masuk jumpa dengan Fatimah. Dalam riwayat tu disebut bahawa Sayyidina Abu Bakar minta maaf dengan Fatimah. Biasa kita pergi jumpa orang sakit, maafkan boleh tak, kita ada biasa tu. Dan disebut terang radiyat, Fatimah redha pada Abu Bakar. Fatimah redha ni lawan apa marah. Jelas tu. Memang jelas. Jadi tak boleh nak sabit sebenarnya. Tak boleh nak sabit bahawa Fatimah marah. Sebab hak menyebutkan Fatimah marah itu dia panggil huraya perawi. Bila kata huraya perawi ni belum tentu lagi betul. Kadang-kadang kita ni tidak berhak nak menghukum hati orang. Marah ni barang dalam hati. Misalnya kita kata tak, bila kamu tu tak kecek, kalau mengikut mana orang Islam yang adil seperti ulama-ulama Islam, lepas tu Fatimah tidak bercakap dah dengan Abu Bakar, tak bercakap macam mana? Tak bercakap dalam hal itu, tak bercakap dalam hal tuntutan tanah fadak itu, kerana dia sudah jelas dalil daripada hadis Nabi, nahnu ma'asyurul anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami keturunan Nabi, keluarga Nabi ni tak terima, tak boleh ambil harta sedekah ini. Apa yang kami tinggal tu jadi sedekah. Kami tidak meninggalkan pusaka. Kalau ada kami tinggal Nabi, kalau kami ada tinggal harta pun, hak tu jadi sedekah untuk orang Islam. Keluarga Nabi tak boleh terima harta sedekah. Jadi bila Fatimah tahu tu, dia pun senyap, tak kecek dalam batu. Itu maksud Fatimah tak bercakap tu. Jadi hak kata Fatimah marah tu, tu bukan kata-kata Fatimah. Bukan kata-kata Fatimah. Jadi bila perawi itu sebut begitu, situlah benda tu timbul kekeliruan. Itu dia tafsir. Kadang-kadang kita tengok orang itu masa, kita kata dia marah padahal dia sakit perut.
Dia mulah huruf. Jadi banyak tafsir kita ni tak betul. Tu. Jadi nak guna tafsir yang boleh diterjemah dalam pelbagai kemungkinan itu untuk kita hentam Sayyidina Abu Bakar, orang yang kira-kiranya umat yang terbaik lah, di kalangan umat yang terbaik itu satu perkara yang tidak munasabah. Bercanggah secara langsung dengan akhlak Islam. Bercanggah secara langsung. Baiklah, tuan kita ni kata, kalaulah kita terima bahawa Fatimah tu dia tahu hadis tu, katakanlah kita kata Fatimah dia tahu hadis tu, tapi hadis tu hadis tu kukuk mana pun nak menkhusus ke Al-Quran, tak boleh lah dia kata. Sebabnya dalam kitab-kitab musuh Islam ni, dia sebut, dia kata mana Fatimah tak terima hadis tu kerana hadis tu seorang riwayat munfarid, secara infirad. Seorang yang riwayat hadis tu. Sebab tu Fatimah tak terima. Jadi Fatimah pun di masa tu dia alim dah dalam bidang usul hadis ni. Kira-kira gitulah. Hak tu juga satu pembohongan yang sangat besar tu. Siapa ulama kita kata, siapa dia kata hadis nahnu ma'asyirul anbiya la nuras, itu siapa dia kata hak tu riwayat seorang riwayat, itu satu pembohongan yang sangat berakna tu. Kerana lama sahabat meriwayat tahu hadis tu. Lama. Termasuk Sayyidina Ali sendiri. Sebab tu dalam riwayat bila Fatimah minta supaya dia pergi tanya khabar tanah Saka tu, Sayyidina Ali tak si. Apa tu? Sebab Sayyidina Ali tahu hadis tu. Tak boleh Sayyidina Ali kata. Tak boleh. Sebab orang yang memegang amanah selepas Nabi tu orang yang Nabi lantik radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali. Jadi dia berada di atas kebenaran. Jadi sebenarnya dia bertindak itu, kalau dia tidak boleh, dia bertindak itu sebenarnya atas arahan Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar bila dia berdepan dengan Fatimah, dia kata, aku tidak akan ubah keputusan Nabi. Baik, yang kita peliknya, apa yang musuh-musuh Islam duk guna sangat tu. Padahal hadis tu kalau Abu Bakar tu bukan menguntungkan Abu Bakar pun, kerana Aisyah tu anak dia. Jadi bila Fatimah saja tak boleh hal tersaka, Aisyah pun tak boleh juga. Tu yang kita pelik tu. Sepatutnya Sayyidina Abu Bakar, kalau kita kata sebab ada yang disebut sebagai ada dalam riwayat musuh-musuh Islam, dia kata sebenarnya Sayyidina Abu Bakar dia nak ambil ke dia tanah tu. Dia gelarkan Abu Bakar dalam watak cerita ni sebagai gharib. Dia kata Nabi pernah hutang dengan dia, jadi dia nak tuntut hutang dia. Ada disebut dalam riwayat ni. Siapa begitu sekali? Siapa dia panggil bila dia sebut cerita ni buat musuh-musuh Islam ni. Ni kalau tidak musuh Islam, dia akan faham oleh cerita ni. Jadi musuh Islam ni dia buat tak faham. Lepas tu dia reka pula riwayat, dia kata dalam sini Sayyidina Abu Bakar watak dia bertindak dalam tindakan dia ni sebagai al-gharib, orang yang menuntut hutang. Sebab Nabi pernah hutang dengan dia. Masa Aisyah nikah ke dia 500 dirham kan. Masa Nabi nikah dengan Aisyah tu, bila Nabi pergi ke Madinah tu, lepas tu Aisyah pun berhijrah selepas 8 bulan ataupun 9 bulan, tiba-tiba tak duduk sekali lagi. Lepas tu cerita tu betul. Sayyidina Abu Bakar tanyalah, kenapa tak ambil lagi isteri kamu ni, duduk sekali dengan kamu? Nabi sebut terang. Mula-mula Nabi malu, main-main Nabi tak ada duit. Jadi Nabi tak boleh nak bayar mahar tu, mas kahwin tu. Sayyidina Abu Bakar bagi 500 dirham. Padahal hak tu dia tidak hutang tu. Sayyidina Abu Bakar hadiah, bukan sedekah, hadiah. Hak hutangnya hak Nabi, hak Nabi nak berhutangnya berhutang utah ketika nak hijrah. Dan Nabi bayar, Nabi tidak ambil saja. Hak ni Sayyidina Abu Bakar hadiah pada Nabi. Tu 500 dirham tu. Dan saya tak pastilah apakah Nabi bayar tu, saya tak pastilah tu. Boleh cek semula lah tu. Tapi disebut begitu. Musuh-musuh Islam ni dia buat cerita lagu. Sebab tu kita pun pelik. Padahal dia bila menafikan perkara itu, anak Sayyidina Umar pun tak boleh saka, anak dia sendiri Aisyah pun tak boleh saka. Hak yang paling ganjilnya hadirat, kenapa Fatimah seorang jadi sibuk harta saka ni? Kenapa pok-pok dara, setiap pok dara pun ada hak, bukan dia tak ada anak jantan? Tidak begitu kan dalam bab saka ni. Tapi orang lain senyap, tak kata apa-apa. Isteri-isteri Nabi pun, orang lain pun tak ada minta.
dengan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun ada riwayat kata dia minta mula-mula, tapi bila Sayyidina Abu Bakar baca hadis tu, semua pakat senyap belaka. Oh, kita tak tahu rupanya ada hadis tu. Tapi mana yang jadi Fatimah sampai mawah Nabiullah sampai mati pun sampai tak tegur. Bahkan disebut Sayyidina Ali pun tak tubik rumah dulu, tak jumpa Abu Bakar ni lah. Mengarut semua pada Sayyidina Abu Bakar. Padahal dalam riwayat Sayyidina Ali giperan sama giperan. Sebab dalam tempoh Nabiullah tu berlaku Riddah murtad kan. Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali tu libat tu dalam peperangan tu. Dan dalam riwayat sebut Sayyidina Ali tak tinggal semai jemaah. Enggak tahu email masuk tu Sayyidina Abu Bakar. Kita kena tahu tu. Enggak Sayyidina Ali ni bagi kaki masjid. Bahkan dia tak ingat apa buat musuh Islam ni. Dia Sayyidina Ali ni kaki masjid. Memang ada dia. Dia sama semuanya memang duduk belakang. Ni Sayyidina Ali ni siapa? Kadang-kadang orang Islam kita tak kenal Sayyidina Ali ni ahli majlis mesyuarat kerajaan. Orang penting tu. Dia tu. Bukan orang main-main, bukan sahabat-sahabat kecil-kecil biasa dak Sayyidina Ali ni. Dia ni antara penasihat besar Sayyidina Abu Bakar. Dalam tempoh Nabiullah dia tiap hari jumpa Sayyidina Abu Bakar. Mungkin dia pergi sembahyang Jumaat. Enggak dia pergi sembahyang Jumaat mana? Masjid Nabi ni. Macam mana boleh tak jumpa Nabiullah tu? Cuba kita duduk kapur ni kalau ada tak tubik Nabiullah, kita pergi cari pada rumah mati lah kau. Kau guna tak pergi masjid Nabiullah. Tok siap pula tu. Tak ada bunyi letak jawatan. Misalnya mesti kita cari. Tak pernah sahabat. Banyak benda yang tidak pernah sahabat. Lepas tu Aisyah pun terlibat dalam hadis ni. Lepas tu kalau Aisyah sebut gitu, dia jadi tak ada keuntungan pula dia. Tapi tak apa dia. Dia sebenarnya kalau dalam kitab musuh Islam ni kita tengok ni banyak dia faham, ni panjang dia faham. Dia kata Sayyidina Abu Bakar ni tidak layak. Apa ni kepentingan untuk kepentingan dia lah. Sebab dia nak ambil manfaat daripada harta tu. Sebab tu kita kena faham. Kita kena ingat Sayyidina Abu Bakar sebut hadis dua perkara. Sebab musuh Islam ni dia ada sejenis musuh Islam, dia suka nak buat wasiat-wasiat ni. Sebab tu musuh-musuh Islam dia guna hadis ni, dia kata ni dia kata semacam Sayyidina Abu Bakar ni, kerana dia seorang tahu hadis ni, maka ini bagi dia adalah wasiat Nabi. Dia guna tu wasiat Nabi. Sebab tu tak kuat. Tak ada orang tahu. Jadi Nabi wasiat ke dia suruh ayat. Ni Sayyidina Abu Bakar bila dia baca hadis ni bukan dalam bab wasiat, dalam bab tahdits, meriwayatkan hadis. Ni dalam bab meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan hadis ni, bab hadis ni. Bab riwayat hadis ni, bukan bab wasiat-wasiat, tidak. Kita kena faham tu. Jangan jadi tukar dia punya istilah itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, jadi boleh jadi mengikut andaian ulama, Fatimah ni boleh jadi dia tidak tahu sungguh hadis tu, ataupun dia tahu tetapi bagi dia hadis tu kalau nak banding dengan ayat Quran yang umum itu, hadis ni tidak ada kemampuan untuk mentaksiskan keumuman nas Al-Quran itu. Tu. Ini maknanya kalau kita nak terima ala sabilit takdir, kita andaikan begitu. Jadi maknanya kalau kita andaikan gitu, maknanya kita meletak bahawa hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Sedangkan itu tak betul. Sebab tu kita tidak mengatakan Fatimah tak tahu. Kalau Fatimah tak tahu, selepas tu dia tahu, sebab tu dia tak minta dah. Dia tidak tuntut dah. Sebab tu kita tidak akan jumpa dalam hadis-hadis sahih bahawa keluarga Nabi yang lain menuntut harta ni selepas itu. Jadi isu di kalangan keluarga Nabi yang lain, isteri-isteri Nabi, tak jadi isu. Isu ni berlega di sekitar Fatimah. Dan sebenarnya isu ni sangat simple, sangat mudah. Sikit sangat sebenarnya isunya. Lepas tu senyap. Jadi siapa yang bertanggungjawab membesarkan isu ini? Ni musuh Islam lah. Di kalangan musuh-musuh Islam ni. Nak tujuan apa tu? Sebab dia nampak di situ ada ruang untuk dia memburukkan image Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mana dia nak start lalu. Apa yang dia nak sebut sebenarnya hati-hati. Sebaik saja Nabi wafat, terus kita kata hari pertama lagi sahabat sudah menganiaya ahlul bait. Tu dia nak. Tu sebenarnya kita kena tahu tu. Situ lagi. Situ sudah bermula dah langkah para sahabat nak menganiaya keluarga Nabi. Bermula daripada di Saqifah Bani Sa'idah, penentuan jawatan khalifah dan harta pusaka, semua dia sekat belakang, sekat bantuan kepada
keluarga Nabi. Dia sekat jawatan-jawatan penting pada keluarga Nabi. Dia nak sabit tu sebenarnya. Maknanya ini satu komplot di kalangan, konspirasi di kalangan para sahabat, nak supaya kebaikan-kebaikan yang ada pada Nabi itu tidak tumpah kepada anak pinak dia. Padahal sebenarnya kalau kita baca molek hasil pendedahan ulama kita, hadis-hadis itu sebenarnya, kerana hadis itu sebenarnya menjadi sumber kekuatan pada perjuangan Nabi. Nabi sebut, kami para Nabi tidak menerima, tidak mempusakai, tidak meninggalkan harta pusaka. Apa yang kami tinggal jadi sedekah. Hadis ni sebenarnya nak ayatnya perjuangan Nabi betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas. Sebab biasanya manusia berjual ni, walaupun kita kata nampak macam berjual untuk rakyat, untuk kemaslahatan rakyat diutamakan, kita kata dah, misalnya dah, kadang-kadang itu slogan politik saja. Umumnya manusia ni begitu. Dia sikit sebanyak mesti ada kepentingan peribadi untuk anak dia, untuk isteri dia. Tapi bila Nabi cara dia nak ayat, tak ada. Aku ni jual kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga aku ni bila harta, adalah Nabi ni tak ada harta. Kalau ada sikit sebanyak harta pun, semua tu jadi milik orang Islam. Jadi tidak ada kepentingan. Jadi keluarga Nabi kalau nak gatal dengan Nabi pun boleh ke apa dia? Tidak seperti mana orang-orang politik di kalangan manusia biasa ni. Misalnya kita kata bila ayah dia jadi Perdana Menteri, bila ayah dia jadi Presiden, bila ayah dia jadi Menteri Besar, betul-betul anak-anak pergi. Itu biasa manusia gitu. Dia kata tak diisi pun boleh kuah, tak ada. Jadi benda tu bersih, Nabi tak ada. Orang musuh Islam sikit pun tak boleh nak sabitkan benda tu. Jadi kenapa musuh Islam nak sangat sabitkan Nabi bila dia mati harta jadi saka? Dia nak mencemarkan maruah Nabi SAW. Tu sebenarnya. Sedangkan syariat ni mari nak bersihkan. Sebab tu Nabi kita tengok hak yang tentang dia keluarga dia sendiri. Maknanya dia berjuang ni bukan untuk dapat kuasa dan untuk diberikan kuasa kepada keluarga. Tak, keluarga dia pun tak boleh ambil manfaat dari segi dunia. Kuasa-kuasa di dunia tak boleh. Betul-betul kerana Allah. Siapa ikhlas, siapa terima, dialah orang yang jadi orang yang tinggi kedudukan dia. Keluarga dia pun kalau tolak Islam, dia akan rendah kedudukan dalam agama. Tu. Jadi maknanya keluarga Nabi ni nak ambil kesempatan dunia atas Nabi sebagai Nabi ni tak boleh sikit rabut. Ruang tu ditutup terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi maknanya hadis tu dia sebenarnya nak backup Nabi, nak jaga Nabi. Jadi orang tak boleh kata sebab apa keuntungan Sayyidina Abu Bakar dari segi dunia bila berada bersama. Tak ada hadirat. Keluarga dia pun tak ada. Bahkan menjadi isteri Nabi ni sebagai pemimpin nombor satu ni penuh dengan dugaan, rintangan, cubaan lebih teruk daripada orang lain. Sehingga Fatimah tu nak ambil pembantu rumah, Nabi tak beri. Sampai begitu sekali. Tu maksud dia nya. Ni kalau umat Islam dia akan faham molek lah. Tapi musuh-musuh Islam tidak. Dia nak sabit ke ada kepentingan Nabi tinggal tu dalam bentuk benda tu. Biar adalah sikit tidak banyak pun. Tu sebenarnya hati-hati. Jadi kita kena faham benda tu. Jadi sebenarnya Fatimah tak ada masalah sebenarnya. Sebab masih cukup banyak ruang untuk kita faham bahawa Fatimah ni bila Sayyidina Abu Bakar sebut saja hadis tu, maka dia pun terima dengan hati yang terbuka, maka dia pun balik. Sebab dalam riwayat sebut dia klik lah, dia senyap tu. Bagi saya lah, saya duk perhati riwayat tu, dia malu sebenarnya. Dalam kitab tak sebut, cuma saya duk perhati tu. Kalau kita nak tafsir ke arah molek lah, Fatimah bila dia dituntut tanah tu, atas rasa pesaka sebab dia kira hak dia. Hak ni kita boleh tuntut. Bila saja Sayyidina Abu Bakar baca riwayat tu, dia pun sejak terkejut dia. Kalau kita Allah malunya, apa boleh tak tahu kita tuntut benda hak tidak hak kita. Sebab tu dia pun klik lah. Lepas tu senyap. Kalau kita nak tafsir dia tak tahu rumah, muka dia orang besar, orang bermaruah tinggi, anak Nabi, nampak macam tuntut dunia, dia malu. Tak tahu rumah nak sabar kan. Jadi kalau kita tafsir gitu kan jadi molek. Lepas tu Sayyidina Ali pun ada disebut dari riwayat Sayyidina Ali nak jaga hati Fatimah sehingga tak tubik 6 bulan. Ulama kita kata kalau dia jaga tubik dalam tempoh 6 bulan pun ulama kita boleh terima. Sebab Fatimah lepas tu dia terlalu teringat pada ayah dia. Memang Fatimah tak segar 6 bulan tu. Jadi tak okey Sayyidina Ali nak tinggal tu isteri Nabi. Itu anak Nabi, puteri Nabi. So tu ya puteri Nabi ada lepas Nabi wafat ya. Kok lain mati semua. Anak-anak Nabi lelaki perempuan mati sebelum Nabi berlaku. Sebelum Nabi wafat. Tinggal Fatimah sahaja. Enggak, Fatimah memang sedih nah. Sebab Fatimah ni dia mengharungi perjuangan bersama Nabi sampai Nabi wafat. Lepas tu dia ni boleh memang dia keadaan sugu, keadaan moral, sedih lah.
Kira-kiranya enggak Sayyidina Ali nak jaga hati dia. Setakat tu kita boleh terima lagi tu. Tetapi kenyataan yang menyebutkan Sayyidina Ali tak keluar rumah sampai 6 bulan, itu ulama tak boleh terima. Sebab banyak riwayat kata hak jelasnya Sayyidina Ali terlibat dalam memerangi orang murtad tu. Sebab gejala murtad memang berlaku sabit tu. Ada kitab khususnya. Bahkan siap dengan peta dah. Mana tempat berlaku murtad gini-gini. Tu. Dan Sayyidina Ali memang dia tubik pergi semaya Jumaat di Masjid Nabawi tu. Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam. So, perkara lain yang kita perlu faham dalam tempoh 6 bulan tu, itu orang panggil tahun pertama Sayyidina Abu Bakar menjawab jawatan khalifah. Dan pada waktu tu sebenarnya cukup banyak pertemuan yang Nabi bertemu dengan penasihat-penasihat kerajaan, ahli majlis musyawarah. Itu tahun pertama nak susun masalah gejala murtad dan sebagainya. Dan antara kerja utama Nabi hatta balik tentera Usamah tu. Hak Nabi atas kemudian tak jadi kerana Nabi wafat itu. Dan perkara itu sebenarnya dia melalui mesyuarat. Sebab tu kita tengok bila Nabi nak ataskan, sahabat-sahabat kritik. Cari orang lain lah. Ada sahabat cari orang lain, mudah doa ni, Usamah ni. Jadi maknanya berlaku dialog. Itu mesyuarat lah tu. Jadi cukup tidak masalah. Kalaulah hadirat, kalau kita terima betul Fatimah marah, kita terima bahawa Sayyidina Ali tak keluar rumah, yang buruknya bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang buruknya adalah keluarga Rasulullah. Fatimah, kenapa dia seorang je lagu tu? Keluar orang lain tidak. Keluarga Nabi juga tidak lagu tu. Apa dia seorang je lagu tu? Enggak Sayyidina Ali ni saya bingung siapa tinggal agama nak kau. Tolak nak kepimpinan yang sah mengikut syarak tu. Macam-macam tuduhan boleh dilemparkan kepada Sayyidina Ali pulaknya. Memang ada riwayat sebut pun. Sayyidina Ali dia berasa orang tengok dia tak molek. Bila dia tak tubik jumpa Sayyidina Abu Bakar. Itu benda-benda yang kita kata benda tak jelas berlaku tu. Padahal dalam riwayat ada menyebutkan bahawa Sayyidina Ali bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar hari pertama lagi. Kemudian dia bai'ah pun pada hari yang kedua. Masa tu dia panggil bai'ah secara umum. Hak mula-mula bai'ah di Sakifah Bani Sa'dah. Hak tu tak lama. Masa tu hari pertama Nabi batu. Masa tu tak lama. Hari kedua tu mari habis hak tu jauh-jauh, mari ziarah Nabi, ziarah makam Nabi. Masa tu situlah berlaku dia panggil bai'ah ammah. Bai'ah secara umum. Sebab tu ulama, setengah-setengah ulama dia nak terima hadis bahawa Sayyidina Ali tu tidak keluar rumah. Kalau nak terima, tapi jelas bahawa kalau terima waktu pun Sayyidina Ali bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar selepas 6 bulan. Kalau kita terima waktu pun, ulama yang terima waktu dia kata waktu bai'ah tu bukan bai'ah pertama, bai'ah untuk kali kedua atau kali ketiga. Sebabnya ramai ulama kata itu bai'ah kali kedua selepas 6 bulan. Apa yang Sayyidina Ali bai'ah ni kalau kita terima waktu Sayyidina Ali bai'ah tu sebagai nak memaklumkan kepada masyarakat awam bahawa dia menerima Sayyidina Abu Bakar ni sebagai khalifah. Biar orang tahu. Sebab orang setengah-setengah tak tahu tu jadi isu. Apa Sayyidina Ali tidak bai'ah Abu Bakar ni? Jadi ramai tak tahu. Jadi hak yang terfitnah ni bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali jadi dipandang seru oleh masyarakat. Sebab tu Sayyidina Ali pergi bai'ah. Hak tu bai'ah kali kedua. Sebab ramai yang tidak tahu. Itu kalau kita terima. Ulama kata kalau kita terima tu dia akan jadi lagu tu. Sebab ada riwayat kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali telah bai'ah. Sama ada pada hari pertama atau hari yang kedua ketika bai'ah ammah itu. Jadi hak ni jelas dia. Sebab kalau kita baca hari-hari mu memang banyak riwayat. Lapan riwayat. Syekh Malullah sebut dalam kitab dia Mausu'ah. Majmu'atu mu'allafat, majmu'atu mu'allafat dia. Himpunan karya dia berkenaan dengan masalah ni dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam berkaitan dengan sahabat ni. Dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pencemaran ajaran yang dibawa oleh Syiah ini. 8 jilid saja. Saya tengok memang cukup detail lah. Baik. Hafiz Ibn Kathir, seorang tokoh sejarah besar ni, sejarawan agung umat Islam, dia kata ini dia komentar ni lah cerita ni. Kata Hafiz Ibn Kathir, dia kata Sayyidina Abu Bakar ni dia tidak bui harta pusaka ni kepada Fatimah ini kerana dia berhujahkan dengan hadis tadi lah. Bila dia sebut hadis tu dia dengar sendiri itu daripada Nabi tu. Hadis tu Sayyidina Abu Bakar dengar sendiri daripada Nabi. Sahabat-sahabat lain pun dengar daripada Nabi. Sini dia sebut. Jadi bila begitu
Bila tanah Fadak, hak Fatimah suntuk tu tanah Fadak. Nabi ni dia ada lagi tanah lain, Khaybar. Di Khaybar pun ada. Jadi ada disebut bahawa Fatimah minta supaya Sayyidina Ali pergi tanyalah Sayyidina Bakar berkenaan dengan tanah Khaybar. Ada Fadak tadi tak widah. Tanah Khaybar ni lagu mana? Tanah Khaybar. Sayyidina Ali tak sih. Sayyidina Ali tak segi tanya Nabi. Sebab dia kata tak boleh, sebab itu bukan hak kita. Sebab kalau betul tu tanah tak, kalau hak tu dia jadi saka, dia jadi sedekah, suka tanah Fadak lah, dia tak sih. Kerana Sayyidina Bakar ni yang telah mengambil jawatan daripada Rasulullah. Dia ni as-sadiqul barur rasyidut tabi'u lil haq, kata Sayyidina Ali dalam riwayat ni, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sayyidina Ali kata kana yatawallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul barur rasyidut tabi'u lil haq radhiyallahu. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar ni dia dilantik oleh Rasulullah melalui hadis-hadis. Sebab ramai ulama kata ijma' sebenarnya, terima semua. Dekat Nabi nak mati nah, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Lepas tu beberapa kali Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Dia suruh siapa? Suruh Aisyah. Aisyah tak sih, muka ayah dia takut orang kata. Lepas tu Aisyah kata ayah dia, kalau jadi imam kat baca ayat sikit menangis lalu, muka hati lembut Sayyidina Abu Bakar. Dia baca Al-Quran, dia faham molek, nangis lalu, jerit lalu. Nabi sebut, Nabi kata Allah dari Islam tak sih orang lain, dia nak Abu Bakar. Nabi sebut begitu. Bila Abu Bakar naik jadi imam, Nabi pun dipapah oleh mana anak beranak Nabi lah. Pergi, Nabi pergi nak sembahyang, dipapah, dia pergi bawah tiak ni, dua orang pergi. Sayyidina Abu Bakar bila tengok Nabi mari keluar daripada khawkhah Nabi tu, Sayyidina Abu Bakar nak undur. Ni dalam riwayat, undur ke belakang, nak suruh Nabi naik jadi imam. Nabi isyarat dengan tangan, kekalkan kedudukan engkau wahai Abu Bakar. Jadi Nabi duduk belakang Sayyidina Abu Bakar, Nabi jadi makmum. Adakah ada riwayat kata ada sahabat lain pernah jadi imam, Nabi jadi makmum? Ada? Tak ada. Keistimewaan Abu Bakar dah ni berlaku dekat Nabi nak mati. Dekat Nabi nak mati. Waktu tu ulama kata memang jelas. Kalau kita ngaji bab semaya ke imam dengan makmum ni, dia gambar kepada sebuah pemerintahan kan. Nah, makmum tak boleh, dia kena ikut imam. Dia kena ikut imam makmum ni. Kalau makmum mendahului imam batal mayat. Sebab tu imam ni dia kena berani. Sebab dia imam. Ni tu imam belum dia ikut makmum. Lagu mana lagu tu? Tu imam ni dia kena biar kedai pada makmum lah. Gitu. Munggu pesen tu imam dia kena lagu tu. Ni tu imam nak apa lagu mana dah. Tu imam dia kena sifat dia tu pesen tu. Kenapa lagi tu imam? Salah jari-jari tu, boleh tegur. Tu nak buat manusia. Dia lagu tu. Jadi Abu Bakar ni Abu Bakar ni hadirat, sifat dia kalau kita baca sejarah dia memang lembut, kecek tu selalu. Tapi kalau buat hadis Nabi, dia tak rasa apa. Tu orang panggil tegas. Dia tidak backing dah. Backing ni lebih sifat benda tak terkalu pun jadi naik angin dah. Tak dia lembut tapi dia tegas. Hak ni hak ciri Nabi ya. Hak ni ciri Nabi ya. Ulama kata dekat sungguh perang Abu Bakar dengan Nabi ni. Jadi Sayyidina Ali tak sih. Sayyidina Ali kata Sayyidina Abu Bakar ni yang menjawab jawatan daripada Rasulullah, dia ni as-sadiq al-baru, bahawa as-sadiqul baru rasyid, dia ni orang baik, dia ni orang rasyid. Orang rasyid mana orang yang memimpin orang. Dia ni orang yang terpimpin. At-tabi' lil haq, dia ni orang yang suka ikut kebenaran. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha pada. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali tak sih. Cuma dalam kitab ni, kitab ni dia sebut, dia kata kalau betul kita terimalah cerita tu, kata Fatimah ni nak sungguh tanah dah tak boleh Fadak, cuba duk siasat nak tanah Khaybar. Kalau betul gitu, mungkin dia perempuan, dia manusia biasa, nyadalah dia tidak maksum. Fatimah ni tidak maksum, nyadalah perangai-perangai lagu tu sikit sebanyak tu, tapi dia ni ahli syurga. Kalau kita nak terima, walaupun saya sendiri tak sedap nak kata gitu, kita tak sih kata pada Fatimah lagu tu, tapi adalah penulis yang sebut begitu. Dia sekali turun ni bila ayah meninggal dia adik-beradik tak ada lah kedah.
Kadang-kadang teringat dia bagi orang setengah-setengah orang ni harta pusaka ni dia ada nilai sentimental kita tu tak. Nilai teringat pada ayah. Kadang-kadang bagi ayah tak bergelah, tapi bagi dia bergelah sebab apa? Ni pusaka, boleh buat saka. Bagi saka ni bagi orang yang erti nilai, dia tak jual terkalu. Kadang-kadang setengah orang dia lagu tu semua dia ni saya. Dia kita tengok pun dah siapa. Sebab tu ulama-ulama kita yang waras, dia akan kata sesuatu yang menunjukkan kebaikan. Dan memang dia ni, Fatimah terlalu cinta pada Nabi sehingga dia jadi sakit, jadi sedih dalam keadaan gitu. Mati. Dia tidak disebut dia mati tu sakit ke apa. Tak sebut. Fatimah ni 6 bulan lepas Nabi sakit ke dia? Cimanih ke? Darah tinggi ke? No, tak ada. Tak ada disebut gitu. Kata Hafiz Al-Asqalani, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut, ni riwayat ni. Hafiz Ibn Hajar ni pensyarah Bukhari ni, pensyarah kitab Bukhari. Dia seorang lagi dia panggil Al-Haythami. Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami. Tu apa ni lebih menonjol lebih dapat. Ni Asqalani. Dia kata Imam Baihaqi telah meriwayatkan satu riwayat daripada Tariq Sya'bi, bahawa Sayyidina Abu Bakar telah menziarahi Fatimah ketika akhir hayat dia, ketika dia sakit. Sayyidina Abu Bakar pergi melawat. Jadi Sayyidina Abu Bakar minta dengan Sayyidina Ali untuk ziarah Fatimah, untuk pergi tengok Fatimah. Sayyidina Ali pun ceritalah kepada Fatimah. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Abu Bakar khalifah, Sayyidina Abu Bakar ni minta izin nak melawat, engkau lah. Gitu. Jawab Fatimah, tak apalah kalau kita kecek bahasa, kalau abang rasa tak ada masalah, suruhlah dia masuk. Gitu dalam bahasa dia tu. Nak semua dah faham. Maka Sayyidina Ali kata, tak apalah kalau gitu kan. Maka Sayyidina Ali pun mengizinkan, fa'adina lahu fadakhala 'alaiha fataraddaha hatta radiyat. Itu jelas bahasa dia. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun masuk bertemu dengan Fatimah, fataraddaha ni dia minta redha lah. Kalau kita sini Allah maaflah kamu segala ada segi sebanyak otak kena tu. Masa kita duduk sign tak biasa kita kecek gitu. Hatta radya, sehingga Fatimah redha. Fatimah sebut tak apa aku redha. Jelas Fatimah redha. Baik, bila wahwa mursal, walau bagaimanapun hadis ni mursal, ada terjatuh perawi, melainkan sanad dia sampai pada Sya'bi itu sahih. Jadi hak daripada Baihaqi tu sampai pada Sya'bi setakat tu sahih. Cuma ada terjatuh selepas tu. Baiklah, kalulah sabit cerita ni, kalau sabit, maka hilanglah segala kemuskilan tentang cerita yang menyebutkan bahawa Fatimah telah memulau Sayyidina Abu Bakar. Baik, kalau ada orang kata dah hadis ni tak sabit, saat ni ayat dah mursal. Baik, hadis lain yang mursal tu apa kamu terima? Hadis lain hak dhaif, hak tidak kuat kamu boleh terima nak hentam Abu Bakar. Kalau hak ni kamu tak boleh terima. Dah kalau sama dhaif. Baik, ni kalau segi andai secara logik. Hak ni pun dhaif. Kalau hak tu pun dhaif. Kalau kita terima tu nampak buruk Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita terima ni, kalau kita kata hak ni dhaif, kita terima jadi molek. Kita nak terima mana? Apakah kita akan terima riwayat yang menunjukkan Abu Bakar ni jahat? Saya rasa orang Islam dia tak terima, kecuali musuh Islam. Kalau musuh Islam dia akan terima gitu. Dia akan terima gitu. Gitu kan. Jadi jelas hadirat mana sebab perkara ini kalau kita tengok, misalnya kau tengok dalam internet lah, perdebatan di antara maknanya sahabat-sahabat kita dengan puak-puak musuh Islam ni lah. Dalam debat tu dia guna isu ni. Dan dia sebut beberapa riwayat lain yang menunjukkan bahawa Fatimah ni memang dia pernah marah pada Sayyidina Abu Bakar. Dia nak kait tadi lah. Jadi penting nak bagi dia. Jadi insya-Allah untuk seterusnya kita akan bincang semula Mauqifus Sa'd bin Ubadah min khilafat as-Siddiq. Sikap Sa'ad bin Ubadah terhadap khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dalam cerita ni
Sa'ad bin Ubadah dikatakan tidak mahu bai'ah pada Sayyidina Bakar, dia lari pergi ke Syam, tak terima kepimpinan Sayyidina Bakar. Dia mati di sana, di sebuah kampung yang bernama Hauran itu. Ada dalam riwayat sebut gitu. Betul ke Sa'ad bin Ubadah? Sebab dia ni orang Ansar. Sa'ad bin Ubadah ni, dia ni orang Ansar. Betul ke cerita tu? Jadi insyaAllah kita akan bincang semula lah. Cerita ni perlu diperjelaskan dia. Sebabnya musuh Islam dia guna isu ni untuk menyabitkan bahawa ada sahabat yang tak terima kepimpinan Sayyidina Abu Bakar. Sebab kita sebagai Islam, kita mengatakan bahawa kepimpinan Sayyidina Abu Bakar diijma'kan oleh sahabat, semua terima. Jadi penting bagi musuh Islam nak kata tidak ada sahabat besar. Sebab Sa'ad bin Ubadah ni sahabat besar, ada yang tak terima kepimpinan Abu Bakar, siapa lari kisah mati dia ni, tak sanggup duduk di bawah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Dia nak sabit. Makna dia sabit gitu lega, dia nyerah tidur. Dia musuh Islam ni, mana dia boleh sabit waktu pun tak apa dah. Dia walaupun terima tu, asal jangan bunyi sebab ijma' ni berat. Jangan kata ijma'. Ada tu dia nak sabit tu. Begitu juga bagi musuh Islam ni penting sangat kata bahawa ada berlaku murtad, sahabat Nabi murtad di Mekah. Penting juga bagi. Sebab tu dia cuba, kita akan sebut akan datang, bahawa tidak ada berlaku murtad di peringkat di ni sahabat-sahabat Nabi di Madinah, Mekah tak ada. Kalau berlaku zaman Sayyidina Bakar, lepas tu orang jauh, sehingga disebut dalam riwayat kata sampai 5 hari perjalanan ni, jarak memang jauh, ada disebut. Tak boleh nak sabit. Tak boleh nak sabit lah. Kalau ada disebut Uyainah, dia katakan murtad, tapi kata murtad tu pun selepas tu dia masuk Islam mula. Dia sekali dengan Tulaiha itu, tu pun jauh tu bukan di Mekah. Kes tu berlaku. Kalau kita terima dia murtad pun, memang ulama sebut dalam biodata dia tu murtad. Uyainah tu, anak dia nama Sufyan bin Uyainah tu perawi hadis. Tapi dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia berjual perang pula. Masuk Islam lepas tu perang. Dia masuk dalam takrif sahabat lagi. Jadi kita tak boleh kata sahabat murtad, tak boleh, dia sahabat lagi. Sahabat lagi tu. Sebab takrif sahabat kan, katakanlah berlaku dia masuk Islam, lepas tu dia keluar dari Islam, tiba-tiba dia masuk Islam mula, dia mati sebagai Islam, memang dia sahabat lagi tu. Masih dalam takrif sahabat lagi tu. Sebab tu tidak ada sebenarnya sahabat yang murtad. Dalam konteks makna murtad tu mati dalam keadaan murtad, memang tak ada. Memang tak ada. Lepas tu ada hak jadi murtad zaman Sayyidina Abu Bakar, mati dalam keadaan kafir. Hak tu dia masuk Islam, tak semestinya dia tu sahabat. Sebab bila masuk Islam di tangan sahabat lain, dia tak tengok Nabi, tak boleh nak kata sahabat. Itu tidak termasuk dalam takrif sahabat tu. Hak duduk jauh-jauh di pinggir, di luar, di kawasan jauh tu, masuk Islam melalui mubalik Nabi, dia tak pernah pun jumpa dengan Nabi, tak boleh kita nak kata dia sahabat. Hak tu orang panggil tabi'i tu. Sebab dia dia dengan sahabat, dia tak ada dengan Nabi. Hak tu bab lain. Jadi takrif sahabat tu dia mengikut kita dengan mengikut musuh Islam, dia tak serupa. Dia tak serupa hadirat. Jadi gitulah, insya-Allah minggu seterusnya kita akan bincang pula tentang dakwaan bahawa Sa'ad bin Ubadah ni dia tidak terima kepimpinan Sayyidina Abu Bakar. Dan Sa'ad bin Ubadah salah seorang sahabat Nabi yang berperanan besar dalam membawa Islam, berhijrahnya Nabi. Dia ada peranan besar. Sa'ad bin Ubadah, dia ni golongan Ansar. Rasanya kita setakat itulah untuk malam ni. InsyaAllah kita bincang semula tajuk tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.